Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. Yang maksudnya, wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas peruang dan ruang yang Allah Subhanahu wa taala beri kita pada malam ni. Maka dapat sama-sama kita duduk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia iman dan juga Islam. Maka hari ini kita masih lagi dapat merasai nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, seterusnya menjadi syarat kepada penerimaan amalan kebaikan yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Semua yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni berada di bulan Rajab lah. Bulan di mana disebut sebagai bulan difardukan kepada kita solat 5 waktu sehari semalam. Dan makruflah di kalangan kita ni, setiap tahun kita akan cuba ataupun mana-mana orang akan cuba menghayati apa yang dimaksudkan dengan ataupun kelebihan bulan Rajab itu sendiri. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi berkenaan bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS Khalilullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan diri baginda Ibrahim AS ni orang yang mendirikan sembahyang, bukan hanya baginda saja tetapi juga zuriat keturunannya. Dan Nabi Ibrahim AS ni, kalau kita tengok susul galur sehingga kepada Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi-Nabi lain, maka Nabi Ibrahim AS ni merupakan Abu Anbiya, bapa kepada para Nabi. Di sebelah jalur Ishak, maka ramai lahir para Nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Yahya. Ini mereka semua ini merupakan salah silah daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Manakala salah silah daripada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi yang lahir dari sogalo Nabi Ismail alaihissalam ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sering kaitkan pada bulan Rajab ni dengan Allah Subhanahu wa taala memberi penghormatan, memberi kelebihan, mengangkat darjat Nabi SAW melebihi mana-mana Nabi yang ada yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bermaknalah, maknanya bila mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi, maka kemuliaan ataupun taraf Nabi-Nabi lain direndahkan. Tidak. Tapi Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman yang diutuskan kepada umat
kita hari ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kelebihan, kemuliaan yang lebih berbanding nabi-nabi lain. Maknanya 27 Rejab biasanya ulama sebut paling kuat ialah, yang paling masyhur ialah 27 Rejab merupakan tarikh di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengar kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, seterusnya Baitul Haram, seterusnya ke Masjidil Aqsa. Maknanya sepanjang perjalanan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa melalui Madinah, yang pada waktu itu bernama Yathrib, yang mana merupakan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah membina negara kedaulatan di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu ayat yang hebatlah dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyurinahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Baitul Haram kepada Masjidil Aqsa. Satu kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi tidak merancang perjalanan ni, tapi Allah Subhanahu wa taala menyusun bagi Nabi. Dan jarak antara Baitul Haram ke Masjidil Aqsa jauh dia berpuluh-puluh ribu batu lah ni tak. Nak sampai maka perlukan masa yang lama. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam saja. Ada setengah pendapat menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan Mi'rajkan hanya ruh saja. Maknanya ruh saja keluar, lepas tu Allah Subhanahu wa taala Isra' dan Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pendapat sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di-Isra' dan Mi'rajkan sekali roh dan juga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling kuatnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan roh dan jasad. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala perjalankan ruh saja, Isra' Mi'raj ruh saja, maka dak lekat manusia tu tak. Sebab manusia ni dia memang bergerak, tak boleh lari tak. Mana jasad dengan ruh ni dua-dua merupakan anggota ataupun bahagian yang mana menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tubuh badan, jasad, maka tak diterima juga amalan. Maka bila mana bila roh ataupun hati kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan Allah Subhanahu wa taala, maka jasad pun kena tunjuk juga, kena zahirkan juga rasa tunduk kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru cukup tak. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui roh dan juga jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang paling tinggi lah, melalui Isra' dan Mi'raj. Isra' memperjalankan daripada bumi ni, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan banyaklah cerita-cerita yang kita banyak kali dengar dah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam para nabi, sembahyang dulu di Masjidil Aqsa. Waktu pertama mula-mula nak menerima satu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala,
Jadi solat 5 waktu kita ni merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang besar lah, mana tak? Maka ibadat solat ni nak menunjukkan bahawa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi penghubung antara Allah dan juga hamba dia. Mana kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, semayang tak sajalah, mana tak? Bina satu hubungan dengan Rabbul Alamin, bina hubungan dengan Allah. Sebab tu ada setengah hukamat menyebut man aqama as-salah aqama ad-din, man tarakaha hadama ad-din. Sabarang siapa yang mendirikan solat, maka ia telah mendirikan agama dia. Barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah meruntuhkan agama dia. Mana agama ni luas lah tak? Besar. Sebagai contoh, kita bina rumah tak? Mana ada rumah jadi kita kerak tiang tak? Kalau ada 5 batang tiang, kita kerak belakang, jadi robohlah rumah tu. Begitu juga bila mana kita meninggalkan kefarduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka kita mengutuhkan agama kita. Dan sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertemu banyaklah para anbiya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana umat-umat yang terdahulu ada di antara mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga di antara mereka yang diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perjalanan manusia daripada hidup, mati, sehingga di alam barzah, sehinggalah ke alam akhirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi nampak dah keadaan. Nabi berjalan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi diperlihatkan segala-galanya. Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertemu dengan sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat supaya tetap teguh dengan Islam, beramal dengan Islam, teguh dengan Islam, jangan lari. Ya tak? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat ataupun berbicara dengan para nabi, malaikat ataupun penduduk langit, diperkenalkan kepada mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diberi anugerah solat 50 waktu. Bila dapat solat 50 waktu, dalam perjalanan nak pulang, maka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Mendirahkan cerita lah tak? Panjang cerita dia tak? Maka bila ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat dia, Nabi menjawab, solat 50 waktu sehari semalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam membalas balik jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, sesungguhnya umatmu tidak mampu mendirikan solat 50 waktu sehari semalam. Maka diminta supaya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, diminta kurang, sehinggalah tinggal 5 je. Daripada 50 waktu, maka tinggal 5 waktu sehari semalam. Dan 5 waktu ni pahala dia sama dengan 50 waktu sehari semalam kita semayang. Tak ada kurang sikit lah, jumlah aja kurang, tapi kelebihan dia, fadilah dia, pahala dia menyamai 50 waktu kita solat sehari semalam. Tu pun kalau bila mana bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, akhirnya sekali Nabi Musa sebut masih lagi tidak mampu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berat untuk melakukan solat 5 waktu sehari semalam. Nak buat 5,
kali sehari semalam ni merupakan satu benda satu yang yang beratlah bagi manusia. Itu kita makruf lah tak? Maknanya kisah bagaimana Nabi SAW ni mendapat anugerah berupa solat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita cuba menghayati solat ni sendiri tak? Maka perjalanan Nabi SAW bila mana sebelum mana menerima anugerah solat ni 5 waktu sehari semalam ni, maka perjalanan hidup Nabi ni penuh dengan ujian, dengan mihnah. Bagaimana Nabi SAW nak menegakkan Islam di bumi Mekah, di bumi dia tumpah darah dia sendiri, mendapat halangan, rintangan daripada kafir Quraisy. Dan Nabi SAW sebelum mana menerima kefarduan solat ni, maka Nabi SAW mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS, iaitu solat dua rakaat. Mana tu dah solat Nabi tak? Sebelum mana menerima kefarduan solat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nampaklah maknanya kehidupan Nabi, walaupun Nabi SAW belum di fardukan ataupun disyariatkan solat 5 waktu sehari semalam, Nabi sudah bertungkuh lumuh mengajak manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjalanan Nabi SAW di Mekah dah ditolak, ajakkan supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana bergerak ataupun ke Taif, Nabi SAW juga ditolak dakwah Nabi SAW supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dibalik batu tak, berdarah. Dan begitu juga Nabi SAW menerima ejekan, hinaan, bila mana Nabi SAW menerima ataupun menceritakan bagaimana Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya beberapa orang sahabat Nabi saja, terutamanya Abu Bakar As-Siddiq, yang mempercayai kata-kata Nabi SAW. Mana sehari semalam, mana satu malam je Nabi SAW di Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sampai hari ini pun kita pun masih lagi beriman, percaya bahawa benda itu betul-betul berlaku, benar-benar berlaku. Walaupun Nabi SAW tak ada dah, para sahabat tak ada dah. Cerita ini dibawa oleh para ulama dah, 1500 tahun lebih, 1400 tahun lebih dah. Mana sampai kepada kita hari ini, kita masih lagi percaya, berpegang bahawa Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan. Dan solat ni merupakan salah satu perkara yang boleh kita zahirkan ketaatan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau kita tak semayang, maknanya tak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada ubudiyah, perhambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin ni melainkan untuk beribadat kepada aku, tunduk, patuh. Mana kita mari semayang ataupun kita semayang 5 waktu sehari semalam ni, kalau kita mari sejik surah, apa yang kita dapat dengan semayang kita ni? Kalau kita ikut ni, mari berjalan, mari semayang, ada orang jarak dekat, boleh tahanlah jalan kaki. Kalau orang jauh, naik kereta, naik motor. Sebenarnya apa yang kita dapat melalui solat kita ni, semayang kita ni? Kita mari lengah-lengah ni, semayang sujud, rokok, maknanya apa kita dapat? Mana kita nak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari supaya apa? Supaya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dengan memperbanyakkan solat, tak kira lah solat wajib ke sunat ke, maka kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud solat ni, solat maksud dia doa.
Maknanya lagi mana kita banyak memperbanyakkan solat kita, maknanya kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sembahyang 5 waktu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tambah pula dengan solat sunat hal lain. Sunat saja pun kita tengok banyak mana solat sunat yang ulama senaraikan kepada kita, tak? Banyak. Solat hajat ada, tak? Solat tasbih, solat gerhana, tak? Itu sunat-sunat belaka. Wajib 5 je. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan solat ni satu penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dikaitkan dengan mendirikan solat dengan khusyuk, dengan penuh tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni dikaitkan dengan sifat sabar. Maknanya kalau kita ada masalah, maka yang pertama sekali, bila mana kita ditimba musibah, masalah, maka kita akan sujud solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada permintaan, maka kita akan solat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nak periksa, maka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat hajat, orang sakit gitu juga. Maknanya kalau orang sakit, maka minta sembahyang hajat. Tak ada lagi lah orang solat hajat ni orang minta masih sihat. Tak ada. Ataupun tahlil orang tu mati dah baru kita tahlil. Tak ada lagi orang tahlil masih dia hidup. Letak dia depan ni tahlil dia. Tak ada. Tak. Jadi membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ni dikaitkan juga dengan orang yang bersabar. Bila dia sabar, dia solat supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam melakukan ibadat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sembahyang ni, solat ni dikaitkan juga dengan kita mengeluarkan zakat, bersedekah. Kalau kita tengok ayat Quran banyak bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa aqimus solah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gandingkan dua, iaitu wa itaiz zakat. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta dia, berlanja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana solat ni banyak mendidik diri kita lah, ajar diri kita sebagaimana kalau kita tengok ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bagaimana Nabi Ibrahim AS ni, sebab apa dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri dia dan juga zuriat dia, supaya zuriat dia terus berada sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan perbezaan lah. Kalau kita ni tengok, semua agama ada sembahyang dia, dan setiap agama ni berbeza cara dia mengabdikan diri kepada Tuhan dia. Mana kita ni nak sembahyang, sama sekali kena ada ilmu lah nak sembahyang. Kalau budak-budak dia ikut orang lebih tua. Lepas tu barulah belajar sikit-sikit, baru pandai hukum berkenaan dengan sembahyang. Kalau nak cerita bab hukum sembahyang ni, fik sembahyang ni, fik solat ni panjang lah. Start daripada taharah, start daripada nak mula sembahyang, tengah sembahyang, lepas sembahyang, ada belaka. Dan mana nak membina generasi yang kita kata faham berkenaan dengan solat, penghayatan dia, dia tahu sebab apa dia solat, sebab apa dia sembahyang. Mana hari ni orang lebih sibuk berkenaan dengan isu-isu yang semasa. Mana ada isu-isu panas, sedaplah mana. Tapi kebanyakan kita ni, maknanya kita cakna tentang anak muda kita, hendak sembahyang. Kalau isu-isu yang berkaitan dengan agama ni, bukan yang wajib ataupun yang cabang ni, kita suka untuk berkongsi, untuk jadi dia panah. Tapi berkenaan dengan kewajipan yang asas ni, sembahyang, maka ramai orang yang menjadikan dia isu. Kita tengok budak-budak muda kita hari ni, mana kalau nak dekat dengan masjid ni payah sekali.
Nak mari masjid ni kalau kita tengok tak, ada 2-3 kerak tak. Mana payah nak dekat dengan masjid. Maknanya kalau ada pernah diceritakan tak, kalau di Turki sebagai contohnya tak, maknanya masjid dia buat asrama. Dia buat asrama, jadi maknanya kalau budak-budak ni habis sekolah tak, maknanya mak ayah akan hantar anak dia ni ke masjid ni, duduk di asrama ni. Tak, maknanya masjid ni akan tanggung belaka lah maknanya tak. Atau maknanya duduk di masjid tu. Maknanya semayang semua belaka di tempat tu tak. Habis sekolah balik duduk di asrama tu, duduk di masjid tu, jadi dekat dengan masjid. Tak, maknanya nak tarik orang muda ni satu benda yang payah lah mari masjid ni tak. Kecuali kalau dia mari dengan geng-geng dia tak. Sekali mari 10 orang mari. Dia nak lah maknanya. Kalau kita panggil seorang-seorang ni payah nak dekat. Tak. Kecuali kalau ada diminat ustaz-ustaz tu tak. Kalau panggil Ustaz Azhar, ramai mari. Tak. Kalau panggil ustaz-ustaz yang famous, ramai mari lah tak. Kalau nak mari saja mari semayang, payah sekali lah. Tak. Tapi itulah maknanya hakikatnya tak. Kita nak mengajak masyarakat ni, anak-anak kita, anak-anak muda kita ni dekat dengan masjid, semayang tak. Maknanya perlukan kepada kreativiti yang tinggi tak. Kena pelbagaikan, barulah kita boleh dekatkan mereka ni dengan institusi keagamaan, masjid, surau dan sebagainya tak. Tu salah satu inisiatif lah yang antara kita boleh fikirkan dan juga boleh sama-sama ambil tanggungjawab tak. Jadi solat ni sebenarnya mendidik jiwa kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang duduk dalam dunia dakwah, jadi solat ni merupakan salah satu sumber kekuatan diri dia. Bila berdepan dengan masalah ujian dan sebagainya. Jadi solat ni menguatkan diri dia, rohani dia untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin kuat rohani dia, kekuatan dalaman dia makin kuat. Bila jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin mudah dia lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak banyak supaya Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita, maka kena perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana semayang lah, mana tak ada masalah sikit, ada hajat sikit, maka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau kita boleh nikmat pun, kena banyak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tak tunggu kita susah lah, tak tunggu kita sakit dulu baru nak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sihat, waktu berharta, waktu kaya, waktu ada kelapangan, maka kena banyak sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kalau kita sakit dah, tak ada kelapangan dah, disebabkan oleh kita mengguna dah masa yang ada, ruang kesihatan kita guna sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Mana semayang lazimi dah. Maka kalau dok kalau sakit, maka dia tak boleh mari semayang ni masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala balas hak benda hak dia buat masa dia susah, masa dia senang, masa dia ada ruang, ada peluang, maka Allah Subhanahu Wa Taala balas dengan pahala yang sama tak. Dia mari masjid boleh 27 kali ganda, disebabkan oleh sakit semayang rumah, maka dia boleh juga pahala serupa juga, sebab dia melazimi sembahyang ataupun berjemaah ni waktu dia sihat, waktu dia ada peluang dan juga ada ruang tak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada cerita kita tadi tak, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada kita bahawa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kefarduan solat ni merupakan satu benda yang besar di sisi umat Islam sendiri tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membina akidah
para sahabat ni. Tak. Tujuan nak menguji kafir Quraisy pada masa itu dan juga para sahabat. Tak. Mana peristiwa Isra' Mi'raj ni juga nak menguji iman para sahabat dan juga kafir Quraisy pada masa waktu tu. Maka mereka yang percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tetap. Tak. Maka mereka yang tidak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka lagi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kita diukur dengan tu. Tak. Ketaatan kita diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diuji iman kita. Bukan pada zaman Nabi je lah. Pada zaman kita pun diuji juga. Bila dicerita kepada kita kisah Isra' Mi'raj ni, maka dia menguji keimanan kita. Bagaimana manusia biasa ni boleh menembusi langit. Kita tahu langit ni 7 tekad lah tak? Sebagaimana disebut Nabi dan juga dalam Al-Quran sendiri. Bagaimana Nabi SAW diperjalankan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melepasi langit dunia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok paling moden sekali hari ni barat ni dia boleh mencipta teleskop. Mencipta teleskop, dia lepas, dia lancarkan ke angkasa. Sebelum ni dia lancar dah satu teleskop, nama dia Hubble. Dan teleskop ni boleh mencerak bintang berjuta-juta tahun cahaya perjalanan. Hebatlah mana dia. Mana boleh cerak, boleh cari bintang ataupun planet ataupun galaksi yang sejauh jutaan tahun cahaya. Nak sama jutaan tahun cahaya tu lamalah mana dak. Kalau kita ni mengembara di angkasa ni jutaan ratusan tahun cahaya, maka dak ada kita mati dulu. Tak. Mana jumpa planet ni, jumpa bintang ni. Dan juga sekarang ni dia lancar lagi satu teleskop. Tak. Teleskop tu nama dia Webb. Hak ni boleh cerak bintang sejauh bilion. Tak. Bilion tahun cahaya. Lebih tak daripada tadilah, tak. Jumpa macam-macam, tak. Jadi orang yang mengkaji langit bintang ni, bila dia kaji bahawa ada satu sempadang, bila mana sampai sepadang tu cahaya tak boleh nak pergi dah. Tak. Hatta cahaya tak boleh pergi dah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh sampai tembus langit dunia ni. Tak. Kalau kita bayang maknanya perjalanan Nabi ni berjuta, tak, bilion tahun cahaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatlah. Tak, nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tu dalam satu malam. Kalau kita guna teknologi kita hari ni, naik roket belum tentu sampai lah. Maknanya ada satu tahap dalam alam semesta ni cahaya tak sampai dalam kawasan tu. Tak. Ada saintis buat kajian lah, tak. Dan saintis ni bila dia kaji, dia tengok dengan Al-Quran, maka dia masuk Islam, tak. Cahaya tak boleh sampai, tak. Maknanya itulah penghujung, tak. Penghujung sekali lah maknanya, tak. Nak menunjukkan bahawa bumi ni sangat-sangat kecil. Tak. Mana alam semesta luar daripada bumi kita ni yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ni sangat-sangat besar. Tak. Hatta ilmu kita pun tak boleh lagi menembusi lapisan langit yang pertama. Tak. Nak sampai ke ilmu, sampai ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tu lagilah. Tak. Satu perkara yang hebat. Tak. Bagaimana para saintis ni, tak, dia temu satu lohong hitam, tak. Lebih besar. Tak, dia ada lohong hitam, dia ada lohong putih. Tak, kalau kita kajilah planet-planet ni, tak, mana luar angkasa ni. Kalau lohong hitam ni dia menjerat semua objek-objek yang dia ada di angkasa ni, dia akan serap belakang. Kalau lohong putih ni dia akan kehek belakang, buang. Tak. Berbeza dua ni, tak.
Hatam dia gitu pun Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan sangat halus lah. Mana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni melangkaui alam semesta. Dah hebat mana nak menerima solat ni. Solat tu satu benda yang mukjizat daripada ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Perjalanan Nabi tu juga merupakan mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tu kekal sampai ke hari ni. Tak ada seorang boleh takwil dah mana dak. Perjalanan Nabi ni melangkaui alam semesta. Mana besarlah solat ni, besar di sisi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita anugerah solat ni bukan sajalah dalam kehidupan kita pun kita aplikasikan solat ni. Sebagaimana apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat ni dok edang tanang Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dok kebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali pilih pemimpin dulu. Mana perbincangan antara sahabat-sahabat ni, ada di antara mereka yang menguruskan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada di antara mereka yang berkumpul bincang siapakah yang patut diangkat menjadi khalifah pada waktu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat ni masing-masing ada pilihan mereka sendiri. Tak? Dicalonkan Umar, dicalonkan Abu Bakar, dicalonkan Sayyidina Uthman, dicalonkan Sayyidina Ali. Tak? Dan di antara mereka ni memang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima ilmu pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak menunjukkan bahawa solat ni memainkan peranan dalam penentuan siapa yang menjadi khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bila mana Abu Bakar As-Siddiq ni sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, tak boleh menjadi imam solat kepada para sahabat penduduk Madinah pada waktu tu. Tak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam solat. Maknanya melalui solat kita ni menjadi asbab bahawa Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih menjadi ketua negara, menjadi khalifah Khulafa' Ar-Rasyidin pada waktu tu, mainkan peran. Dan solat juga dalam kehidupan kita hari ni bila kita sembahyang secara berjemaah, sudah tentu kita akan ikut imam. Kalau imam salah maka kita akan tegur. Dan sepanjang mana kita sembahyang berimam ni, tak ada lagi orang mempertikaikan benda yang imam tu buat. Kalau imam tu baca Al-Fatihah, tak ada orang pertikai. Kalau imam tu rukuk, tak ada lagi orang pertikai. Kalau imam tu sujud, tak ada orang pertikai. Tak ada orang kata salah ni. Tak. Rukuk tak boleh rukuk. Tak ada orang pertikai. Sebab apa? Sebab ada ilmu tadi tak. Sebab tahu bahawa yang benda imam buat tadi tu betul. Kalau imam salah pun, maka kita tegur. Tak. Kalau imam terlupa rukuk, kita boleh tegur tak? Subhanallah, imam dah cukup sujud tak? Mana sujud sekali je, lepas tu bangun, kita boleh tegur tak? Maknanya tak ada lah orang mari-mari tolak imam tu tepi tak? Maknanya dia imam salah sekali, kita pergi depan, kita tolak imam tepi, tak ada tak? Maknanya tegur dulu. Kalau imam tu terbatas sembahyang dia, maka orang belakang mari ganti dia tak? Mana kita tak mufarakah lalu lah, maknanya tak? Imam tu buat salah, kita tak mufarakah lalu. Tak? Bila kita tegur, imam tu dah dengar, maka baru kita boleh mufarakah tak? Jadi kita ikut imam tu tak? Kalau imam tu lebih rakaat, tak?
Hak kita tak tahu tak. Mana kita ada ilmu berkenaan dengan fiqh solat, maka kita dak ikut bangun sekali imam tu lebih. Tak. Bagi contoh je sembahyang maghrib 3 rakaat, tiba-tiba imam bangun jadi 4 rakaat. Kita kalau tak tahu, maka kita akan bangun sekali. Jadi batal belaka sembahyang. Ini sembahyang semula. Kalau awak tahu, tak bangunlah, duduk je, tunggu sampailah imam tu beri salam. Ada. Begitu juga kehidupan kita di luar pun gitu juga. Bila kita berdepan dengan, tak kira lah pemimpin di sudut dari segi kampung ke, tak, negeri ke, pusat ke, benda ke, tak. Mana kita ada ketua, tak. Maknanya tugas kita selagi mana dia tak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak melanggar syariat, maka kita kena ikut. Tak. Tapi kalau langgar syariat, pertama sekali kena tegur dulu. Tak, tegur, tak ikut juga. Tak, tegur, tak ikut, maka barulah kita tolak cari orang lain. Tak. Asal dia ialah bila mana dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita boleh muharakah dengan dia. Tak, selagi mana imam tu tak lagi melakukan kesalahan, kita tegur dia ikut, maka tak boleh mufarakah. Tak, mana kalau kita semayang terasa tak boleh ikut imam tu, kita berhenti. Tak, mana berdosa lah. Tak ada sebab benda kita mufarakah, kita berhenti daripada imam tu. Tak. Jadi solat ni memainkan peranan yang penting. Dalam berkeluarga pun gitu juga. Anak-anak kita perlu ajar tak. Ajar daripada awal. Kalau kita tak boleh ajar anak tu solat, maka kita kena bawa mari semayang sejid. Tak. Biar dia tengok. Mana umur yang boleh kita kawal lah, mana tak. Kalau tak boleh kawal ni payah ikut, mana tak, ganggu orang lain. Tak. Mana kena ajar. Satu benda yang penting lah, mana tak. Anak semayang, mak ayah boleh pahala. Walaupun dia tak tahu benda tak. Buat kebaikan, mak ayah boleh pahala. Tak. Jadi semayang ni dalam masyarakat kita merupakan satu benda yang penting, yang perlu kita tegakkan. Bukan sahaja dari sudut kita dengar cerita berkenaan dengan bagaimana kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mendapat kefarduan solat, persyaratan solat, tapi juga penghayatan apa yang kita dapat daripada solat sembahyang kita ni, sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi setakat itulah untuk untuk kali ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ifzal mursalin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.